Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala man ittaba'al huda wa nasrahu wa wala. Alhamdulillah pada hari ini, tengah hari ini kita sekali lagi berada dalam slot temu janji mingguan kita, iaitu dialog pembaharuan ekonomi Majlis Dakwah Negara. Alhamdulillah pada hari ini bersama saya ada 4 orang tokoh, ada 3 orang tokoh yang hebat di bidang masing-masing. Yang pertama ialah yang bahagia Datuk Wan Muhammad, Datuk Syekh Wan Abdul Aziz, siasat politik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Datuk, apa khabar Datuk? Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Dan hari ini Datuk, terima kasihlah kerana dapat bersama kita walaupun dalam program, dalam jadual yang sangat padat. Mungkin makan pun tak sempat tu. Dapat ijazah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, saya menjemput orang jauh dari seberang Laut Cina Selatan untuk bersama kita, iaitu Datuk Haji Abdul Jamal Tun Datuk Seri Panglima Dr. Haji Sekaran Dandai, pengurusi Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Selamat datang, Tok. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Dan yang ketiga, ini special sikit, Datuk Wan, Datuk Jamal. Ya. Dr. Zakrul Razman Muhammad Pozi daripada Waqafa International Sdn Berhad. Dan hebatnya Dr. Zakrul ni, dia pedestrian. Doktor pakar. Tapi kita ajak dia nak bercakap dalam bidang masjid, iaitu masjid sebagai pusat transformasi ekonomi ummah. Selamat datang, Doktor. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih jemput. Alhamdulillah. Kita masih lagi dalam PKPP. Setelah melalui PKP 4 bulan yang lalu, dan sepanjang kita menerima takdir ilahi ini, COVID-19, banyak pelajaran yang kita perolehi. Bukan sahaja kita melaluinya dengan penuh kesukaran, tetapi di sebalik kesukaran itu ia membawa bersama satu rahmat, satu nikmat yang tidak pernah kita lalui sebelum ini. Bukan saja kita, dunia juga tidak pernah melaluinya. Tapi Alhamdulillah kita dapat merasai. Dan daripada serangan COVID-19 yang tidak mengenal miskin atau kaya, bapa jutawan ataupun yang miskin duduk di hutan, semuanya mendapat layanan yang sama. Yang kaya tak boleh keluar, yang miskin tak boleh keluar, yang ada makanan tak boleh makan, yang banyak yang tak ada makanan lagi tak boleh makan. Tapi dalam suasana itu, kita dapat melihat suatu kekuatan baru, kesepaduan baru di kalangan kita. Saya nak quote apa yang JAWI, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan buat sepanjang PKP COVID-19 ini. Daripada rekod Datuk Wan, Dr. sekalian, JAWI telah menyediakan ada 3 segmen bantuan. Yang pertama, dapur aitam. Melalui dapur aitam ini yang memberi manfaat kepada 464,876 orang, menelan biaya RM3,368,150 setakat ini. Kemudian di segmen yang kedua melalui food bank, JAWI Food Bank, JAWI telah membelanjakan RM2,045,709 dan memberi manfaat kepada 165,699 pengguna PAK. Dan yang ketiganya, sumbangan masjid dan qaryah bernilai hampir 2 juta. RM1,996,079.84 dan memberi manfaat kepada 36,801 orang. Yang menariknya, Datuk semua, kita lihat bagaimana masjid itu, daripada segmen masjid boleh menyumbang hampir 2 juta. Masjid dan surau. Di wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur dan wilayah Putrajaya ada 89 buah masjid. Kemudian surau Jumaatnya 111 dan yang suraunya pula 555 buah. Jadi dengan kekuatan itu,
ia telah menyumbang dengan sebegian besar. Saya percaya seluruh negeri, seluruh negara dan semua masjid telah memainkan peranan membantu masyarakat meringankan bebanan ketika menghadapi kekangan ataupun serangan pandemik COVID-19. Saya nak mulakan perbincangan pada petang ini di bawah tajuk yang kita pilih, itu peranan masjid sebagai pusat transformasi ekonomi ummah ini, untuk bertanya kepada Datuk Wan. Datuk Wan sebagai orang lama, dulu 30 tahun lebih dalam perkhidmatan kerjaan sebagai pegawai JAKIM yang berakhir dengan ketua pengarah JAKIM, dan sekarang diberi amanah pula sebagai siasat politik kepada Menteri di Jabatan Menteri Agama. Mungkin Datuk boleh share sikit pengalaman di JPM, mana pejabat Menteri Agama menangani keperluan akibat COVID-19 ini. Berapa banyak yang telah dibelanjakan setakat ini, Datuk? Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasara wa wala. Terima kasih kepada Yang Bahagia Ustaz Zakaria, Yang Bahagia Datuk, Yang Bahagia Dr. Tahniah pada MDN kerana fokus kepada isu ini. Apabila kita diuji dengan al-bala wal wabak, khususnya COVID-19 ini, kita lihat dia datang bersama dengan rahmah sebenarnya, di mana Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Agama, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri mengambil inisiatif awal. Yang pertama sekali ialah dengan melancarkan tabung atau dana COVID-19 yang diwujudkan dan dikendalikan oleh antara tiga agensi utama, iaitu JAKIM, PPZ, Pusat Pengurutan Zakat Majlis Agama Islam oleh Persekutuan, dan juga dana yang dikutip dan diuruskan oleh Yayasan Wakaf Malaysia. Jadi kita lihat kesan apabila wujudnya suatu kumpulan yang diistilahkan sebagai asnaf COVID. Orang yang sebelum datang pandemik ini bukan dalam kategori asnaf, tetapi terkesan dengan ujian balak dan wabak ini. Jadi alhamdulillah kita dapat lihat sambutan yang begitu menggalakkan. Lebih-lebih lagi dalam tempoh PKP itu kita melalui bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi sambutan Masya Allah sungguh hebat. Dan saya yakin dan percaya sambutan ini adalah respons kepada aktiviti yang diperkenalkan oleh Yang Berhormat Menteri dengan menggerakkan keseluruhan 14 agensi di bawah YB Menteri dan di bawah seliaan YB Timbalan Menteri, dan mendapat kerjasama yang sangat baik daripada semua pihak berkuasa agama negeri, khususnya Majlis Agama Islam Negeri dan Jabatan Agama Islam Negeri. Jadi kita ambil satu contoh, Ustaz, aktiviti yang dijalankan yang membawa manfaat kepada kumpulan yang utama, frontliners, dan fokus juga diberikan kepada kumpulan mangsa yang terjejas akibat COVID-19. Keseluruhan kos di seluruh negara yang melibatkan agensi agama ini berjumlah 343 juta, di mana 190.36 juta adalah dibelanjakan oleh agensi di bawah YB Menteri sahaja. Sementara agensi-agensi agama negeri, 13 negeri yang lain juga tidak ketinggalan, datang dengan program dan respon yang begitu cepat, dan keseluruhan agensi agama di peringkat negeri ini mengikut data yang dikemukakan oleh Jauhar, selaku jabatan yang menyelaras di peringkat persekutuan, Jauhar iaitu Jabatan Wakaf Zakat dan Haji, keseluruhannya berjumlah 153.9 juta ringgit.
Jadi kita dapat lihat kerjasama yang sangat baik antara agensi-agensi agama di bawah Wakil Menteri, 14 agensi, dengan kesemua pihak berkuasa agama negeri. Jadi ini membayangkan apa yang besar seumpama ini, kita tak boleh wujudkan suasana panik. Kita mesti datang dengan idea-idea yang bernas dan diikuti dengan tindakan yang pantas seperti yang diperkenalkan alhamdulillah oleh Wakil Menteri dan mendapat kerjasama daripada pelbagai pihak. Satu poin lagi yang bagi Ustaz dan ahli panel sekalian serta para penonton yang dikasihi. Apabila pakej-pakej sokongan seumpama ini diperkenalkan, dia juga mendapat sambutan daripada sektor swasta yang menggunakan segala sumber terutama melalui CSR mereka, dan ada agensi yang memberi peruntukan yang khusus untuk melaksanakan program-program bantuan seumpama ini. Saya ambil contoh, misalnya Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, yang dalam sistem mereka sedia ada data 21,000 lebih jumlah asnaf dalam wilayah. Ini antara orang yang paling awal mendapat manfaat, termasuk orang yang terjejas seperti yang diumum oleh Wakil Menteri, yang dapat manfaatnya bukan saja di wilayah saja, institusi pendidikan, ya, di mana melalui JAKIM atas arahan Wakil Menteri dan dengan ihsan kelulusan Yang Berhormat Menteri Kewangan, telah dibelanjakan 21 juta untuk meringankan beban institusi pendidikan di peringkat negeri, khususnya sekolah agama, tahfiz dan seumpamanya. Jadi kita lihat kegiatan yang bersifat sinergi seumpama ini boleh dan mampu dilaksanakan dan membuat banyak manfaat. Pertama, mestilah dimulakan dengan pemikiran yang pantas, tindakan kerja yang cepat, kerjasama daripada semua agensi, dan tak lupa dengan penlibatan sektor-sektor lain yang sebenarnya mereka mempunyai sumber, Ustaz, tetapi menanti-nanti mana pihak yang kompeten, yang berintegriti untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti seumpama ini. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Ada satu penjelasan yang menggambarkan berapa besar dana yang telah digunakan oleh yang digerakkan oleh sektor kita, sektor Islam, dalam menampung keperluan sejak pandemik COVID-19 ini. Jadi sudah tentulah gerakan perpaduan yang telah ditunjukkan itu boleh memberi persediaan kepada kita untuk menganjurkan suatu tempat yang mana ekonomi orang Islam ini boleh dikembangkan. Kalau sebelum COVID-19 tu 434 juta tu datang daripada pelbagai sektor kan. Jadi kita rasa 63% umat Islam di Malaysia ini dengan 12,000 masjid yang ada di tempat kita, mungkin kalau kita melihat dia sebagai suatu pusat transformasi ekonomi, dia boleh. Okey, saya nak tanya Datuk sebelum saya pergi kepada rakan yang lain. Datuk bersetujukah dengan ungkapan peranan masjid sebagai pusat transformasi ekonomi umat ini? Ya. Pertama sekali yang bagus, Ustaz, kita kena ubah imej masjid sebagai institusi yang meminta kepada imej sebuah institusi yang memberi bantuan, memberi perkhidmatan dan seumpamanya. Seperti mana Masya Allah yang dilakukan oleh Yang Bahagia Datuk Jamal dan timnya di Masjid Bandaraya di Kota Kinabalu, dan banyak lagi masjid-masjid yang berjaya alhamdulillah. Jadi memang benar institusi masjid dia patutnya menjadi pengkalan bagi menggerakkan kegiatan ekonomi ummah. Dan itulah tempat yang paling sesuai
bukan saja dia pusat transformasi Ustaz, tetapi dalam keadaan tertentu dengan prasarana yang ada, dia juga boleh menjadi pusat operasi, bukan semata-mata pusat transformasi secara umumnya. Terima kasih. Okey, terima kasih Datuk kerana Datuk melihat kesan COVID-19 dan saya percaya Datuk sudah lama mengidamkan masjid ini, institusi ini menjadi institusi yang boleh menaungi, memberi peluang masa hadapan kepada masyarakat, bukan institusi yang mengharapkan dukungan oleh masyarakat. Okey, saya nak pergi kepada Datuk Abdul Jamal di Kota Kinabalu. Soalannya mudah je Datuk. Datuk Wan pun sudah sebut tentang Masjid Bandaraya. Jadi soalan saya nak tanya kepada Datuk ialah apakah yang membuatkan Datuk dan pengurusan MBR membangunkan premis berkaitan perniagaan di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu? Ya, terima kasih Tuan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah dan mengucapkan terima kasih pada Tuan Ustaz Zakaria selaku moderator merangkap pengurusi Dewan Ekonomi Masjid Majlis Dakwah Negara, para sahabat panelis yang dirahmati Allah SWT, yang berbahagia Datuk Wan Muhammad, Sekretariat Politik kepada Menteri Agama, Menteri, dan yang berbahagia Dr. Zakrul. Ya, apabila kita berbicara mengenai masjid, Ustaz, tiga faktor utama yang terlintas di pikiran kita. Yang pertama, ingatan kita kepada Allah SWT. Dan yang kedua, ingatan kita kepada perjuangan besar Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, ingatan kita kepada umat Islam, khususnya jemaah masjid. Jadi kepada pertanyaan Ustaz mengenai mengapa Masjid Bandaraya membangunkan premis ekonomi di masjid, ini balik ceritanya kepada 20 tahun yang lalu, Ustaz. Ini panjang ceritanya. Untuk makluman, Masjid Bandaraya telah dirasmikan pada 18 Februari tahun 2000. Itu lebih 20 tahun yang lalu. Dan saya beserta sahabat yang lain adalah di antara EJK yang awal dan pertama di masjid ini. Latar belakang kami agak berbeda. Ada pengalaman dalam sektor awam dan swasta. Tapi syukur kehadirat Allah SWT, kami dilantik oleh Jabatan Agama untuk menjadi jawatan kuasa di masjid. Dan ini adalah satu pengalaman yang baru kepada kami. Soalnya kita selama ini di sektor awam dan swasta. Syukur kehadirat Allah SWT, berbekalkan semangat ingin berhikmat di jalan Allah SWT. Kami JK sejak 20 tahun yang lalu telah bertungkus lumus, berusaha dengan gigi menyumbangkan perkhidmatan yang terbaik demi agama, nusa dan bangsa kita dan negara kita. Dan apabila kami memulahkan perancangan ini, aktiviti dalam mengimarakan masjid, kami merasakan dana yang awal yang dibagi kepada kami 20 tahun yang lalu, iaitu RM10.000 oleh Majlis dan Jabatan Agama, memang tidak mencukupi. Tapi syukur kepada Allah Ta'ala ada dana awal. Apabila kami mula merancang sejak 20 tahun yang lalu dan membuat strategi dalam menghidupkan, mengimarahkan masjid sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu masjid sebagai pusat pembangunan umat dunia dan akhirat. Jadi ini merangkumi satu agenda yang besar yang telah diwariskan kepada kita. Jadi khususnya kepada kami, Jawatan Kuasa Masjid telah merangka master plan perancangan jangka pendek dan jangka panjang dalam mengurus sebuah masjid yang begitu besar, yaitu sebuah masjid yang boleh menampung 15.000 hingga 20.000 jemaah. Ini satu masjid yang besar sekali, itu Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Jadi pada ketika itu yang ada pungutan tabungan kami hanya tabungan Jumaat. Tapi apabila kita merangka aktiviti pengimaran masjid untuk agar masjid ini dapat memainkan peranan yang penting, selaras dan setanding dengan institusi lain, maka ia memerlukan kos yang besar.
Dan hari ini purata kos pengurusan Masjid Bandaraya Kota Kinabalu sekitar 150.000 hingga 200.000 ringgit sebulan kos pengurusannya. Nah, ini yang perlu dijana, bukan ibarat kita memakai handphone diketik di tangan, tetapi memerlukan perancangan yang jitu, memerlukan perancangan jangka panjang. Bagaimana kita menampung pengurusan kos masjid ini. Sebagaimana yang dinyatakan oleh yang baru ya Datuk Wan tadi, kita inginkan masjid yang dapat membela, yang memberi, yang menyumbang, bukan hanya sekadar ingin meminta. Ini alhamdulillah telah dapat kami laksanakan di Masjid Bandaraya dengan secara berdikari dalam kami menjana keuangan dan membiayai sendiri kos pengurusan di antara 150 hingga 200.000 setiap bulan. Untuk makluman Musi dan sahabat panel yang lain, Masjid Bandaraya ini mempunyai banyak aktiviti. Kita hampir lebih 100 aktiviti yang kita adakan. Dari segi pendidikan, kita mempunyai 5 buah sekolah dengan lebih 700 murid. Kita mempunyai Tadika, Madrasah Al-Mubarak, Sekolah Rendah, Madrasah Tahfidz, dan 2 special school, yaitu Akademi Quranis, khusus anak-anak OKU dan istimewa, anak-anak autism, yang buta, yang peka, yang Down syndrome dan sebagainya. Kurikulumnya dibangunkan oleh USIM bersama Yayasan Paki dan Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Dan yang kelima, sekolah special school juga, yaitu Akademi Intervensi Speech Therapy Center. Soalnya apa yang kita lihat, banyak kita terlepas pandang golongan-golongan yang perlu pembelaan ini. Alhamdulillah Masjid Bandaraya kita tubuhkan sekolah-sekolah khas ini, dan alhamdulillah telah menunjukkan kejayaan yang besar. Dari segi ekonomi pula, kita mempunyai 40 kedai, gerai dan kios yang kita mendapat sewa untuk menampung masjid. Dari bidang sosial, kita mempunyai program sedekah fakir miskin setiap Jumaat. Kita ziarah fakir miskin dari rumah ke rumah, dan kita mempunyai bilik asnaf, penyediaan barang-barang golongan asnaf di masjid. Kita mengadakan majlis iftar bersama golongan OKU, dan kita mempunyai satu program yang besar juga, yaitu KOTI, Care of Terminal Ill, menjaga pesakit-pesakit kronik di ward-ward hospital dan di rumah ke rumah. Ini satu program yang hebat yang dapat dilaksanakan untuk membela mereka yang kurang sehat. Ya. Program belia, kanibal belia, street tahur, program wanita dan masyarakat, dan banyak lagi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Jadi menyadari hakikat ini bahawa untuk bergerak dan menampung aktiviti yang begitu besar, ia memerlukan dana yang besar. Ya, kalau kita lihat, ya selalu diungkapkan uang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya itu memerlukan uang. Jadi ini perlu kepada khususnya kami ahli jawatankuasa Masjid Bandaraya mencari kaedah, dan alhamdulillah apa yang telah kita laksanakan melalui 2 kaedah, yaitu yang pertama sumber dalaman masjid, yaitu memanfaatkan sumber dan aset dalaman masjid, yaitu seperti keluasan tanah 15 ikar masjid, lokasi yang strategik, modal insan yaitu kepakaran dan kebolehan para AJK dan staf masjid. Dan kaedah kedua ialah melalui sumber luaran masjid, yaitu sumber hubungan dengan sektor swasta, awam dan umat Islam yang boleh mewujudkan aktiviti ekonomi yang menjana pendapatan kepada masjid. Selain dana pungutan Jumaat, kami menjana aktiviti ekonomi melalui beberapa kaedah. Iaitu kami menubuhkan bazar, yaitu yang mempunyai 40 kedai, gerai, kios, termasuk restoran, kedai runcit, pembayaran bil-bil, pusat one stop center, kedai emas, kedai gunting rambut, dan banyak lagi yang ada di Masjid Bandaraya ini, yang kita dapat membangun sama-sama usaha umat Islam untuk berniaga di masjid. Dan pada masa sama mereka membayar sewa yang dikutip oleh masjid dan dapat membiayai kos pengurusan masjid setiap bulan. Yang kedua, aktiviti ekonomi yang ada di masjid ialah kita mempunyai 2 ATM Bank Islam dengan bayaran sewa setiap bulan dari pihak bank. Ini juga kita dengan konsep smart partnership dan win-win situations dengan sektor swasta.
dengan kita mempromosi nama Bank Islam, dan pada masa sama kita manfaatkan mesin-mesin ATM Bank Islam ini menjadi agen pendakwah kita. Yang selama ini hanya penceramah, ustadz-ustadz di dalam masjid, tapi kita bawakan mesin-mesin robot-robot ini menjadi pendakwah kita di luar masjid, dalam perkarangan masjid tapi di luar tempat sholatnya. Yang mana ini adalah sebagai dakwah kita yang lebih sumul, yaitu kepada seluruh masyarakat yang Islam dan juga bukan Islam, dan terbukti mesin ATM Bank Islam ini digunakan oleh seluruh masyarakat. Ini konsep dakwah yang menyeluruh, sebagaimana yang telah disebutkan dan tuntutan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita ketiga juga kita mempunyai mewujudkan pusat pelancongan di Masjid Bandaraya, di mana kita termasuk di dalam kalender pusat pelancongan negeri Sabah. Pada setiap hari pelancong yang datang ke Masjid Bandaraya ini sekitar 700 hingga 1.000 orang pelancong. Ya, ini sebelum PKP lah, ya selepas PKP ini kita agak tak ada pelancong, tapi sebelum pelancong selama berapa tahun lalu sekitar 700 hingga 1.000 orang pelancong sehari, dengan bayaran masuk yang dikenali sebagai heritage fee RM5 satu orang. Jadi ini pendapatan besar kepada masjid. Jadi daripada uang-uang ini kita dapat membiayai keperluan masjid. Kita juga memperkenalkan sistem membership masjid, keahlian masjid melalui kad Al-Mubarak. Yang menjadi ahli akan mendapat manfaat di gabungan panel masjid di kedai-kedai dan pasaraya, dapat diskaun. Dan selanjutnya kita juga mempunyai joint venture perkhidmatan catering dan pihak swasta yang menyumbang 10% daripada gross sale kepada dana masjid. Jadi ini banyak lagi yang program kami adakan, dan sebelum ini juga kita wujudkan tabung-tabung masjid disimpan di rumah-rumah jemaah, di kedai-kedai, di restoran dan bank-bank. Jadi alhamdulillah pada tahun 2019 kos pengurusan masjid kita menjangkau 3,5 juta. Jadi ini satu kos yang besar, tanpa usaha gigi dari Pajang Kuasa dalam melaksanakan program ekonomi, mustahil sekali kami dapat memberi satu perkhidmatan khususnya dalam pendidikan 5 buah sekolah, dan juga kita mengadakan kanibal, ceramah-ceramah perdana yang besar, ya. Jadi ini yang memerlukan kekuatan dari segi dana keuangan. Apa yang kita lihat hari ini, salah satu faktor utama yang menjadi masalah yang besar kepada masjid-masjid dan di NGO Islam adalah dari segi keuangan. Mereka juga ingin bergerak, tapi keuangan yang menjadi hambatan kepada mereka. Dengan tanpa keuangan yang ada, tidak akan kita dapat membuat sesuatu. Jadi ini perlu kepada kita, khususnya masjid-masjid, lanjutan kuasa terus mencari jalan, ya, dalam menghidupkan masjid. Kalau kita lihat, ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana di zaman Rasulullah SAW, bahwa masjid itu adalah untuk sebagai pusat pembangunan umat dunia dan akhirat. Saya rasa setakat itu yang ingin saya kongsi bersama. InsyaAllah nanti kita akan susul lagi di peringkat yang lain. Begitu Ustaz. Terima kasih. Okey Datuk. Datuk sebut tadi perbelanjaan di Masjid Bandaraya setahun antara 1.8 hingga 2.4 juta. Ya. Setakat ni melalui pelbagai aktiviti yang dijalankan, boleh mendapat jumlah itu mencukupi untuk belanja mengurus Masjid Bandaraya? Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, lebih daripada itu kita dapat target. Alhamdulillah. Jadi, tapi ini dengan usaha gigi Ustaz. Ini perlu perawatan, tenaga dan sebagainya. Tapi alhamdulillah apabila kita set up bisnis plan ini dari awal, sekarang ini ibarat orang bilang kita menuai saja, memetik buahnya saja. Pokoknya sudah ditanam, sudah berbuah, buahnya dapat, sudah boleh dijual sudah. Cuba Datuk share sikit bagaimana
cabaran yang dihadapi ketika nak menggembur tanah, menyemai benih dan menyirami tanaman itu sehingga dia boleh jadi seperti ini. Cabaran yang dia lalui, cerita sikit. Mungkin para penonton kita mau tengok sebab cabaran untuk memperolehi untuk generate pendapatan masjid sebanyak itu tidaklah mudah. Untuk membangun bahkan 40 premis perniagaan di dalam masjid bukan mudah. Untuk menyediakan dulu permainan dipanggil motorboat, bike boat di kawasan kolam Masjid Bandaraya, kolam semula jadi itu bukan mudah. Tentu ada pandangan-pandangan yang mengatakan kenapa di masjid ada ini, kenapa di masjid ada ini. Cerita sikit dalam masa seminit, 2 minit. Terima kasih Ustaz. Memang cabarannya bukan calang-calang juga. Waktu kita memperkenalkan plan program fast track, program Masjid Bandaraya ini dengan memperkenalkan satu program inovasi khususnya dalam bidang ekonomi, memantapkan keuangan masjid dengan memperkenalkan aktiviti yang tidak pernah terpikir dan terlintas bagaimana masjid ingin melaksanakannya. Alhamdulillah. Tapi pada sebelum kita memulakannya, kita telah memohon kebenaran daripada pihak Jabatan Agama dan pihak Mufti. Alhamdulillah telah diberi kebenaran. Nah, apabila kita memperkenalkan ATM Bank Islam, pada mulanya bukan Bank Islam yang mau datang, kita yang paksa Bank Islam datang ke masjid. Kita tulis dan minta Bank Islam datang, alhamdulillah mereka setuju. Ada caranya, alhamdulillah. Dan juga apabila kita buat bazar di masjid juga, banyak komplain surat layang yang sampai hingga ke jabatan dan Kementerian Agama, kenapa Masjid Bandaraya sudah nak jadikan bank, pasar raya, funpay dan sebagainya. Tapi sebenarnya ini matlamatnya, konsepnya adalah dakwah dalam kita menarik umat Islam, khususnya pada hari ini kita ingin melihat bahawa melalui sektor ekonomi akan dapat membuka mata masyarakat, khususnya mereka yang memerlukan aktiviti ekonomi seperti ingin makan di restoran, kita sediakan di masjid. Ingin mengambil uang di ATM, ada di masjid. Ingin membayar bil-bil telepon dan sebagainya, ada di masjid. Jadi apa keperluan masyarakat khususnya Muslim itu ada di masjid. Jadi ini alhamdulillah dapat disediakan di masjid, dapat memberi kemudahan kepada umat Islam dan juga masyarakat. Jadi ini pada awalnya memang agak mencabar ya pada kami, ada yang tuduhan yang berbagai, tapi saya beritahu EJK, ya kalau ada yang salah kita betulkan, tapi kalau yang betul kita perlu teruskan. Soalnya perjuangan ini kalau kita lihat sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah SAW, perlu kegigihan, kesungguhan dan keberanian. Ini perlu ada kepada kita sebagai pejuang-pejuang pewaris Rasulullah SAW. Jadi apa yang kami hadapi selama 20 tahun memang agak panas juga lah Ustaz, agak panas. Tapi alhamdulillah apabila sudah terbukti, nampak sudah kejayaannya dengan sendirinya. Masyarakat khususnya umat Islam itu ikut sama menjayakan program yang kita jayakan di masjid. Nah, ini yang perlu kepada kita membuktikan ya, kejayaan ini membawa satu kejayaan dan keberkesanan dalam dakwah kita mengimarahkan masjid. Terima kasih Datuk, dan tahniah kepada Masjid Bandaraya Datuk Wan ya. Kita tahniah kepada Masjid Bandaraya kerana telah membuka dimensi baru urus takbir masjid di negara kita. Saya percaya banyak lagi rakan-rakan di masjid lain yang telah pun buat, dan insyaAllah kita pada waktu kesempatan lain kita akan jemput rakan-rakan kita yang telah terkehadapan dalam menggerakkan masjid sebagai jentera penyatuan, bukan saja penyatuan tetapi menyatukan kekuatan ekonomi. Okey, saya akan pergi kepada kita punya panel yang tiga, Dr. Zakrul. Dan Dr. Zakrul ni pelik sikit. Cuba selalunya
Datuk daripada sektor agama. Saya juga daripada sektor agama. Datuk Jamal businessman tapi dekat kepada agama. Yang doktor ni pedestrian. Tiba-tiba cenderung bergerak dalam grup mempromosikan wakaf. Dan saya mengikuti perkembangan grup itu dan saya rasa idea-idea, pandangan-pandangan dan kesungguhan mereka mewajarkan mereka dibawa ke sesi ini untuk bercerita bagaimana latar belakangnya jauh sangat daripada sektor agama, tiba-tiba boleh cenderung untuk menggerakkan agama. Cerita sikit latar belakang doktor dan syarikat sebelum saya teruskan dengan soalan yang seterusnya. Nama saya Dr. Muhammad Zakrul. Apa-apa terima kasih dulu Ustaz. Kenalan tu agak besar sangat tu. Saya hormati Datuk Wan dan juga Datuk Jamal. Saya Dr. Muhammad Zakrul, saya pakar pediatrik, bertugas di Mawar dan juga lecturer bersama USIM dan Cyberjaya Medical. Saya terlibat dengan gerakan wakaf mulanya secara personal pasal kami dalam Kasih dan dari satu saya punya company Kasih, kami cuba menggerakkan idea hospital wakaf. Tapi dan selepas itu saya berjumpa dengan Datuk Abu, ada mentor dalam wakaf yang mana kita bersama menggerakkan agenda wakaf ini, agenda ekonomi wakaf ekonomi. Jadi Bank Wakaf International, sebenarnya kita gunakan perkataan Bank Wakaf International yang mana telah berdaftar di Indonesia sebenarnya dah lebih kurang 3 ke 4 tahun lepas dan digerakkan dengan cara kooperasi bersama grup ataupun para sahabat di Indonesia. Di Malaysia, kemudian baru Datuk Abu bawa konsep tu ke Malaysia untuk dikembangkan idea, untuk diberikan awareness kepada semua masyarakat dan pejuang-pejuang wakaf supaya kita dapat bersama dalam memperjuangkan agenda wakaf ni. Yang mana dalam masyarakat kita memang faham bahawa zakat, sedekah dan infak. Tapi pak wakaf tu dia kebanyakannya masih kesedaran tu banyak sangat-sangat rendah. Macam bila kita sebut pasal hospital wakaf, dia bayang hospital wakaf percuma. Bila kita sebut pasaraya wakaf tu percuma. Jadi kerana itu Datuk Abu dan juga Prof Kamil bersama saya menubuhkan Wakafah International untuk gerakan wakaf. Selepas COVID ni lah sebenarnya macam Datuk Wan katalah. Dan Datuk Jamal, COVID ni memberi rahmat yang sangat besar kepada ummah ini walaupun kita kata banyak kemudaratan yang kita nampak, tapi sebenarnya dari segi sektor ekonomi kami lihat dia adalah satu rahmah kerana telah dibuktikan bahawa semua sistem yang bersandarkan selain daripada Islam akan kolaps. Sistem kapitalis, trust share, semualah building. Jadi semua yang kita laburkan dalam struktur ekonomi yang tidak berasaskan agama kita, dia kolaps kerana sistem ekonomi itu tumbang tak kala semasa COVID. Jadi kerana itu agenda wakaf tu bermula. Okey, itu latar belakang wakaf. Jadi soalan saya seterusnya, Doktor, walaupun Datuk Jamal telah menceritakan kepada kita kejayaan Masjid Bandaraya, Doktor ada keyakinankah masjid khususnya di negara kita ini mampu menjadi pusat untuk transform kekuatan, keutuhan untuk membangunkan ekonomi? Saya sangat yakin. Datuk Jamal membuktikan. Saya sangat yakin memang boleh dibuat. Pasal zaman Nabi dibuktikan Masjid Nabawi sebagai fokus center ummah. Masjid di Malaysia dah ada Datuk Jamal di bawah pentadbiran Datuk Jamal, dibuktikan dengan Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Tapi transformasi itu saya rasa memerlukan revamp yang sangat-sangat agresif. Maaf saya di sini. Sangat-sangat agresif. Kerana apa? Bila kita melihat masjid, masih lagi dia hanya tempat solat.
Dan pihak pentadbiran masjid di bawah naungan Majlis Agama pun dia masih lagi mengambil tertib ataupun tindakan hanyalah tempat solat. Jadi macam baru ni COVID, saya terlibat dengan 2 masjid. Saya ada terlibat dengan 2 masjid. Masjid Ibn Khaldun di Senawang dan juga Masjid Bandar Sri Putra di bawah pentadbiran Nazir Ustaz Farid Rabi. 2 masjid yang gah sebenarnya yang memberikan bantuan. Bezanya di sini, dia memberikan bantuan. Dia tak gain. Macam Datuk Ustaz Masjid Bandaraya Kota Kinabalu, dia gain. So, akaunnya ada tak depleted. Sedangkan pentadbiran masjid, saya rasa memang seharusnya mengikut resepi asal, yakni menjadi punca ekonomi, pusat masyarakat supaya berkumpulnya ummah di situ. Jadi Dr. Jamal dah tunjukkan sangat cantik dah dia punya transformasi tu. Kita boleh replicate dia sebenarnya tu. Replicate dan juga just improvise. Pasal saya rasa dalam keadaan sekarang PKP menunjukkan COVID membuat banyak orang menjadi asnaf COVID macam Datuk Wan kata tadi. Dan asnaf COVID ni bukan asnaf COVID yang alang-alang, asnaf COVID yang mempunyai bisnes yang asalnya berjuta pun ada. Masa kami di sini, saya dapat mesej daripada tak mana-mana tak minta bantuan, malu nak minta bantuan kerana bisnesnya asal berjuta-juta. Tapi akibat COVID, dia terus collapse. Jadi kita menunjukkan bahawa umat kita ni mempunyai capacity untuk membangunkan masjid tu. Tapi pihak pentadbiran kena open mind lah kepada dia lah, macam Ustaz kata tadi lah. Saya pakar pediatrik kalau cakap pasal hukum hakam kan, nak naya kan. Jadi itu yang kita kena line upkan together. So the strength of ummah tu boleh disatukan post-COVID dengan masjid menjadi satu titik pusat pertemuan. Dan yang mana kita tahu banyak orang hilang kerja yang mempunyai kepakaran ekonomi, kepakaran accountancy, kepakaran even lawyer pun masa COVID tak jalan. Kan? Jadi banyak aspek yang kita boleh bantu untuk membangunkan masjid ni sebagai pusat transformasi. Ya, okey. Dr. Zakir? Ya, saya. Okey. Masjid Ibn Khaldun ni di Sendayan Di Senawang. Oh, Senawang, bukan Masjid Sendayan. Saya membayangkan Masjid Sendayan yang dibangunkan oleh Tan Sri Rashid Hussein. Itu Masjid Wakaf Tan Sri Rashid Hussein. Dan saya lihat bila sebut tu saya terbayang Masjid Tan Sri Rashid Hussein. Sendayan ini adalah satu penempatan baru yang ada 5,000 rumah di sana yang dibangunkan oleh syarikat Maxim. Maxim ni satu konglomerat yang hebat. Saya teringin sangat kalau masjid itu boleh digerakkan kerana yang duduk sekitar tu rumah di Sendayan tu 700,000 ke atas. Mana orang yang duduk situ adalah orang yang berkeupayaan. Ya, kalau itu boleh digerakkan, insya-Allah saya rasa akan muncul satu lagi masjid yang mampu berada di tengah masyarakat lah untuk menjana ekonomi. Datuk Wan, kita dah tengok Datuk Jamal, kita dah dengar Dr. Zakrul, orang yang bukan daripada bidang agama tetapi meletak keyakinan yang sangat tinggi, dan dia pun cerita 2 masjid yang dia duduk itu tidak generate income tapi menyumbang. Tak apa, itu pun satu yang baik. Tapi yang kita hendak ni, kita kata masjid ini boleh menggerakkan ekonomi, terutama melibatkan masyarakat setempat, bukan saja untuk menghidupkan putaran ekonomi setempat itu di kalangan orang kita yang kita duk kempen BMF, tapi juga boleh menyumbang kepada kek ekonomi. Kita faham apa-apa pun yang kita nak buat dalam hal ehwal agama, hal ehwal Islam ini, ada pihak berkuasa agama. Macam yang Dr. Zakirul sebut tadi lah, tentang wakaf, tentang zakat, tentang infak, tentang masjid. Umpamanya kalau boleh saya kongsikan di sini Seksyen 81 Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah Persekutuan 1993 ataupun Akta 505 menyebut mengenai jawatan kuasa Korea. Jawatan kuasa Korea itu adalah jawatan kuasa yang diberi tanggungjawab untuk mengurus masjid. Salah satu dia punya jawatan kuasa Korea bersama-sama dengan pegawai masjid adalah satu,
bertanggungjawab bagi pengelolaan sempurna keadaan baik bagi masjid dan semua tanah kuburan Islam dalam karyanya. Dan yang kedua, bertanggungjawab bagi kelakuan anak karya dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan agama Islam. Dan yang ketiga, memberi maklumat wajar dan segera kepada majlis tentang semua perkara yang berbangkit karya yang mendapati perhatian majlis. Okey, itu jawatan kuasa karya yang disebut dalam akta ataupun di enactment di negeri-negeri. Di Sabah pun sama, di Negeri Sembilan pun sama dan di seluruh Malaysia utama. Okey, itu satu pasal, Datuk Wan. Satu pasal lagi, kita melihat majlis agama. Majlis agama, policy makernya bertanggungjawab untuk buat 3 perkara. Satu, menasihati yang di Pertuan Agong atau menasihati Tuan Konsultan mengenai perkara hal Islam dalam negeri atau wilayah berkenaan. Yang kedua, bertanggungjawab memperkasa pembangunan ekonomi umat. Dan yang ketiga, bertanggungjawab untuk menentukan kesejahteraan sosial umat Islam. Dan sudah tentulah kuasa yang diperuntukkan kepada majlis itu dicerna melalui jawatan kuasa karya ini juga. Kalaulah kita nak menggerakkan masjid, Datuk Wan, sebagai jentera untuk transformasi ekonomi, apakah pindaan perlu dilakukan ataupun memadai kita membangunkan pemikiran baru, fikrah baru bagaimana masjid ni patut bergerak. Silakan Datuk Wan. Terima kasih sekali lagi Ustaz Zakaria. Kita dah dengar suatu taraf yang diletakkan oleh tim yang bagi Datuk Jamal, begitu juga yang bagi Dr. Zafrul di Sabah dan juga di Senawang. Seperti yang bagi Ustaz sebut, mungkin banyak lagi masjid-masjid lain yang juga mempunyai kekuatan tersendiri. Tetapi respons kepada persoalan yang bagi Ustaz tadi, terlebih dahulu kita kena bina satu naratif baru bahawa pengurusan masjid ini dia mesti bersama antara pihak yang berkuasa. Dalam konteks ini pihak berkuasa agama sebagai badan, kita kata chief authority, mengikut undang-undang, tetapi dia memerlukan penglibatan komuniti, jawatankuasa khususnya, sebagai mewakili masyarakat. Tak boleh dia menjadi sebuah institusi yang hanya diurus oleh pihak berkuasa semata-mata. Dan di sinilah peranan pihak pembuat dasar, khususnya seperti Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, dalam memilih ahli-ahli jawatankuasa berdasarkan undang-undang yang ada ataupun kaedah-kaedah karya yang dibangunkan oleh majlis-majlis berkenaan, memastikan ada kombinasi keahlian dan kepakaran jawatankuasa yang diamanahkan supaya apa-apa agenda yang nak dibawa, dia akan melibatkan pelbagai sudut. Misal kata aktiviti kebajikan memerlukan ahli-ahli yang menggerakkan ada semangat atau jiwa dakwah yang tinggi. Kalau nak menggerakkan aktiviti ekonomi seperti yang kita bincang dan bahaskan ini, di kalangan ahli jawatankuasa itu mestilah ada orang yang boleh membimbing jawatankuasa lain dalam memastikan apa-apa produk ataupun aktiviti yang diperkenalkan oleh masjid teratur mengikut undang-undang dan membawa faedah yang besar kepada masjid dan ahli-ahli karya masjid. Jadi kita meletakkan tugasan ini kepada orang yang berkeahlian dalam bidang berkenaan. Saya nampak di sini kemungkinan sesuai dengan perkembangan semasa, pihak berkuasa agama negeri perlu meneliti sama ada kaedah yang wujud di bawah akta kalau di wilayah atau enactment pentadbiran di negeri-negeri
sudah memadai untuk memberi ruang dan galakkan kepada jawatankuasa masjid untuk bergerak dengan bebas. Kita ambil contoh. Betul, jawatankuasa mewakili majlis dalam mentadbir masjid. Dan pihak majlis agama lah yang boleh kita kata pemilik atau pemegang amanah sebenar kepada semua institusi masjid bagi pihak ketua agama negeri, iaitu Tuanku Sultan ataupun Tuanku Agong di negeri-negeri tertentu. Jadi kalau sekiranya kaedah yang sedia ada ini menyekat kegiatan atau inovasi dan boleh menghalang, dan dia tidak memberi motivasi kepada jawatankuasa untuk bergerak dan menghasilkan perkhidmatan-perkhidmatan yang baru kepada ahli karya. Jadi kaedah-kaedah yang seumpama ini perlu direview dari semasa ke semasa. Dan kita ada sistem yang baik sebab semua majlis agama Islam negeri dibantu dan dipandu oleh penasihat undang-undang yang berkeahlian. Jadi dengan nasihat penasihat undang-undang, apa-apa aktiviti yang diperkenalkan oleh pihak masjid akan teratur dan ini akan membina keyakinan, menyokong sama ada kalau masjid terlibat dalam aktiviti perniagaan, ada keyakinan yang tinggi kepada integriti pihak-pihak yang mengendalikannya. Saya percaya kalau kita merujuk pada pengalaman Masjid Menaraya, sokongan kuat yang diberi oleh ahli jemaah dan pelbagai pihak ada kaitan dengan keyakinan kepada kebolehan dan keupayaan pasukan yang mengendalikannya. Dan kita terpaksa sekalian mengamalkan dasar yang lebih terbuka. Sebab masjid ini sebenarnya milik umat Islam. Jadi sesiapa sahaja yang berkeahlian dalam pelbagai bidang, mereka sebenarnya bertanggungjawab untuk datang membantu. Dan jangan tunggu sehingga jawatankuasa menjemput mereka bagaikan VVIP untuk memberi sumbangan tenaga. Kita lihat macam mana saudara-saudara kita di Republik Singapura contohnya. Yang mempunyai strategi dan dasar yang terbuka, memberi ruang kepada seluruh masyarakat untuk menyumbang, memberi tenaga sukarela kepada masjid. Sehingga kan mereka sampai ke satu tahap masjid mereka boleh memberi perkhidmatan bukan hanya kepada ahli qaryah. Bila sebut ahli qaryah kita kata yang beragama Islam, tetapi mereka juga boleh memberi perkhidmatan kepada rakan-rakan masjid yang terdiri dari kalangan yang bukan Islam. Kita lihat contoh baru ni, maaf kalau saya ambil contoh yang dilaksanakan oleh Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri, program Dapur It'am contohnya. Dia bukan hanya yang menerima manfaat, bukan hanya ahli-ahli qaryah yang beragama Islam, tetapi jiran-jiran masjid yang bukan beragama Islam juga disantuni dan mereka juga tidak dilupakan. Jadi jawatankuasa masjid mesti mengiktiraf bahawa pelanggan masjid kita bukan hanya orang yang datang solat di masjid. Pelanggan masjid termasuk orang yang tidak berupaya datang ke masjid, bahkan termasuk pelanggan masjid kita ni adalah jiran-jiran kita yang bukan beragama Islam sekalipun. Terima kasih. Okey, satu yang sangat menarik Datuk ada sebut tentang istilah naratif baru. Di Dewan Ekonomi MDN kita menggunakan istilah jalur baru. Jalur baru permohonan ekonomi. Dan apa dia elemen jalur baru yang kita ketengahkan? Yang pertama kita kata membina kecemerlangan dalam perniagaan untuk kesejahteraan ummah dan kemakmuran negara. Bukan untuk kemegahan saya, bukan untuk kemegahan keluarga saya. Kemudian yang kedua, mengutamakan sinergi dan integrasi. Bukan nak berdiri sendiri-sendiri. Kalau di sebelah rumah saya
dalam ucapan di UTHM saya bagi analogi Makcik Kia terkenal dengan goreng pisang yang PM bagi analogi tentang bantuan COVID ni. Lazimnya apabila Makcik Kia maju dalam perniagaan goreng pisang, Makcik Pah pun esok di sebelah warung Makcik Kia tu dia nak buat goreng pisang juga. Kita kata dalam bersinergi, Makcik Pah tak perlu buat goreng pisang. Makcik Pah supply pisang kepada Makcik Kia. Ini sinergi kita menggabung 14 ataupun 12 12,000 masjid di Malaysia tidak perlu buat benda yang sama. Masjid bandaraya umpamanya champion dalam bidang A. Masjid negeri Kota Kinabalu support. Mana kita cuba sirkulatkan putaran keperluan itu. Kemudian yang ketiga, kita memperkenalkan menerokai yang baru tanpa menidakkan yang lama. Itu elemen jalur baru ekonomi. Yang keempat, menjadi job creator bukan job hunter. Yang kelima, mencari habuan dunia, mengejar ganjaran akhirat melalui infak. Infak ini kita kata boleh diberi dengan duit, boleh diberi dengan tenaga, boleh diberi dengan ilmiah, keilmuan yang kita ada. Kemudian yang keenam, mencari barakah sebagai KPI dan menganjur keuntungan memenuhi ROI. Dan yang ketujuh, menyemai semangat kebersamaan, kasih sayang dan setia kawan dalam mengurus persaingan. Sebab kita dalam perniagaan hari ini yang ditonton oleh kapitalis, persaingan itu membolehkan kita potong-memotong, bunuh-membunuh antara satu sama lain. Tapi persaingan yang kita nak bangunkan oleh pembaharuan ekonomi kita ini adalah kebersamaan, kasih sayang dan setia kawan. Dan saya percaya apa yang istilah yang Datuk Wan sebut tadi, itu naratif baru ini perlukan suatu perancangan strategik, perancangan yang rapi kerana dia menyentuh tentang mindset. Datuk minda. Nak mengubah minda ni dia perlu satu yang sangat strategik, halus, lembut dan tidak disedari. Tiba-tiba kita menuju ke arah itu. Okey, Dr. Zakro ataupun Datuk Jamal nak menyambung apa yang saya sebut tadi, bagaimana kita nak membangun naratif baru ataupun dalam ekonomi kita nak bangun jalur baru supaya pemikiran baru muncul, naratif baru muncul yang membolehkan kita menganjak pemahaman tradisi, persepsi tradisi masjid ini, tempat solat dan sebagainya yang bersempat sosial pergi kepada jentera pembangunan keutuhan ekonomi masyarakat Islam. Silakan siapa nak komen, Dr. Zakro ataupun Datuk Jamal. Silakan. Ya, mengenai apa yang disebutkan Ustaz tu, pada itu kami ingin berkongsi mengenai apa yang telah kami buat melalui gambar-gambar supaya mudah dilihat sebagai bukti yang telah dilaksanakan di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Ya, sambil gambar jalan sambil Datuk bercakap. Ya, boleh. Boleh nampak? Ya, ada. Boleh nampak? Ya, kami nampak. Nampak Ya, ini kalau kita lihat Masjid Bandaraya ini sebagai mercu tanda di Bandaraya Kota Kinabalu memang suatu image yang besar, mercu tanda. Dari ibarat dari segi komputer, hardware-nya begitu canggih, tapi yang pentingnya sebagaimana di zaman Rasulullah SAW ialah software-nya. Jadi jika sebuah masjid mempunyai hardware yang canggih, perlu mempunyai software yang lebih canggih agar dapat dibuktikan. Dan ini di antara aktiviti kami, iaitu water park Masjid Bandaraya yang saya katakan tadi. Kita menjana dana melalui sumber dalaman masjid. Kita melihat apa yang ada di masjid. Kita mempunyai kawasan yang luas, kita mempunyai kolam 70% dari ruang masjid ini kita manfaatkan dengan adanya water park, pedal boat water park
Dulu pernah kita pelihara ikan juga di kolam ini. Alhamdulillah pada tahun 2011 kita menjadi Johan Mas Inovasi Kebangsaan dan kita diikhtiarkan sebagai masjid hari kedua negara pada tahun 2009, Masjid Cemerlang Negeri Sabah tahun 2001. Ini yang telah kami laksanakan di Masjid Bandaraya, masjid sebagai salah satu pusat ekonomi umat ya. Ini gambar bazar masjid, Bazar Al-Mubarak, yaitu one stop center. Kita menyediakan berbagai kemudahan. Ini dalam aktiviti ekonomi. Soalnya kita fokus kepada aktiviti ekonomi. InsyaAllah nanti kalau sempat saya akan tunjukkan aktiviti sosial. Jadi kita mempunyai one stop center yang berbagai, yang dapat memberi kemudahan kepada jemaah. Misalnya kita mempunyai Bazar Al-Mubarak, yang mana kita bangunkan bersama SECDC, SEDCO, ya, Perbadanan Ekonomi Negeri. Alhamdulillah dengan adanya bazar ini, umat Islam lebih selesa datang ke masjid untuk menjamu jamuan ya, khususnya pada hari Jumaat dan hari-hari biasa, dibuka setiap hari dari pagi hingga petang. Jadi dalam satu hari kita anggarkan di Masjid Bandaraya ini yang datang ke masjid dalam sekitar 4 hingga 5.000 orang. Itu makanya kita sediakan prasarana seperti ini agar dapat dimanfaatkan. Misalnya ada nampak di sini juga ada kedai pembayaran bil-bil, one stop center pembayaran bil elektrik, telepon dan sebagainya, dan juga aktiviti lain. Kita juga mempunyai kedai emas yang kita katakan tadi. Kita mempunyai produk-produk lain, catering, air minuman. Kita adakan expo masjid. Ini perkara-perkara yang sesuatu yang baru, yang membuka mata masyarakat. Nah, alhamdulillah apabila terbukti ia membawa kejayaan, dengan sendirinya masyarakat itu akan menyokong aktiviti masjid dan sendirinya mereka akan dapat menyumbang yang lebih kepada masjid. Dan di antara gerai-gerai kita yang terdapat di Masjid Bandaraya, ini yang saya katakan tadi, kita mempunyai ATM Bank Islam di Masjid Bandaraya, kita mempunyai 2. Jadi ini kita manfaatkan sebagai ejen pendakwah kita. Mesin-mesin robot-robot ini sebagai ejen pendakwah sesuai dengan masa kini. Soalnya kalau sebelum ini ejen pendakwah kita hanya ustad-ustad, tapi hari ini kita mesti manfaatkan teknologi yang ada, yaitu mesin-mesin robot-robot yang diperlukan oleh umat untuk mengambil uang. Soalnya kalau ke bandar jam, kalau di masjid lebih lapang tempatnya. Lanjutnya kita mempunyai JB Catering yang dapat membawa manfaat yang besar kepada masjid. Ini yang kita JB dengan sektor swasta. Kita mempunyai produk-produk air minuman yang masjid, soalnya keperluan air minuman ini di mana-mana ya. Jadi apabila mereka minum air keluar masjid, mereka akan dengan sendirinya ingat kepada Allah SWT dan ingat kepada masjid. Begitu produk lain juga. Kita mengadakan juga expo pada setiap Jumaat, soalnya pada setiap Jumaat ni umat yang datang berjemaah di Masjid Bandaraya seramai 8.000 orang. Jadi apa ini 8.000 orang? Kalau kita lihat dari segi ibadahnya, 8.000 kali 27 pahala, 100.000 kali ganda. Tapi selain daripada itu, apa message yang Allah ingin kita melihat? Sebaliknya, 8.000 ini adalah dari segi ekonomi adalah pelanggan. Jadi kalau kita ingin mencari umat Islam yang ramai pada satu masa, carilah pada hari Jumaat. Jadi misalnya kami mempunyai 8.000 pelanggan, apabila keluar dari masjid ini seperti dalam surah Jumaat ini, kita bertebaran. Apa yang dicari? Ialah rezeki yang Allah bagi. Rezeki dalam bentuk apa? Jadi kita sediakan dalam bentuk kedai, orang nak makan. Kita sediakan dalam bentuk rezeki yang lain. Apa keperluan mereka? Jadi ini keperluan pada kita, bahwa kita membuat sesuatu itu sesuai dengan keadaan masa kini. Jadi 8.000 jemaah ini, selain daripada sektor ekonomi, kita boleh transform dia jadi sebagai 8.000 backup dalam keselamatan. Kalau ditransform 8.000 ini menjadi keselamatan, 8 batalion kepolisian, 8 batalion askar. Jadi ini apabila diperlukan dalam suatu masa darurat,
jemaah masjid yang telah dibina melalui sistem membership ini boleh dikerahkan. Jadi kalau yang ada hari ini hanya mereka datang masjid balik, tapi dengan program membership kita boleh kerahkan dengan satu perancangan yang besar, yaitu menjadi backup kepada perjuangan yang lebih besar apabila memerlukan tenaga keselamatan untuk mempertahankan negara, agama dan bangsa. Jadi ini perlu apabila dapat digabungkan untuk seluruh masjid ini dan dapat digerakkan jemaat misalnya ini akan membawa impact yang besar. Dan selanjutnya kita juga ada pelancong yang datang ke masjid. 1.000 orang satu hari. Ini sebagai tarikan yang besar, soalnya mereka datang ke masjid ini pernah kami tanya kenapa mereka datang. Tergerak hati mereka untuk datang, dan apabila mereka berada di dalam masjid, mereka merasa ketenangan. Alhamdulillah dengan guide yang kami bagi dan penerangan yang perlu, alhamdulillah ada yang sudah dapat hidayah. Ya? Alhamdulillah, ini satu tugas yang besar kepada kita. Mudah-mudahan diberkati Allah SWT. Ya, kita juga mempunyai kabut sel, kita mempunyai water park yang tadi dimanfaatkan, kita mempunyai carnival, fast track program, kita mempunyai Carnival Hijrah, Carnival Belia. Ini mengumpulkan umat pada satu masa. Dan kami mempunyai ICT, media ICT di Masjid Bandaraya ini dalam berbagai, dari page, dari Facebook, Twitter, Instagram, Telegram dan sebagainya. Dan untuk makluman, mengikut data daripada Google, dalam sebulan mereka yang melayari internet Masjid Bandaraya, FB-nya dan media yang lain seramai 750.000 orang sebulan. Jadi bayangkan sebanyak 25.000 yang melayari internet Masjid Bandaraya pada satu hari. Jadi ini satu impact yang besar kepada kita dalam memanfaatkan penggunaan ICT. Misalnya Ustaz Samad pernah ke masjid dulu, di dalam masjid dan di luar masjid hampir 30.000 orang yang datang. Tetapi yang melayari internet FB Masjid Bandaraya seramai 350.000 orang. Jadi inilah cara hari ini yang perlu kita manfaatkan melalui masjid. Dengan adanya pengguna yang melayari internet kita, ini menyampaikan message dakwah kita pada hari ini. Datuk, sekejap tanpa kita sedari, kita telah berjalan 1 jam 15 minit. Ya. Perbincangan yang menarik. Okay. Saya nak Datuk stop dulu di situ dulu. Okay. Kita ada terima daripada penonton kita yang mencadangkan. Dia kata umpamanya Datuk Ali Hashim kata masjid patut ada koperasi karya masjid di Malaysia dan juga di Nusantara. Nah, kita menggabungkan kekuatan. Kemudian Tuan Haji Yasim, orang kuat koperasi Masjid Selangor, dia kata pihak berkuasa agama perlu memberi latihan dan bimbingan kepada pengurusan masjid. Kemudian yang ketiga daripada utara, Tuan Haji Kamarudin, dia kata latihan yang diberikan oleh pihak berkuasa berkenaan setakat ini tidak mencukupi atau belum mencukupi untuk membolehkan naratif baru ini kita lalui. Dr. Zakro nak tambah sikit tentang training. Bagaimana nak mengubah mindset, nak pergi kepada naratif baru tu? Sikit Okey. Terima kasih Ustaz. Bagi pandangan saya lah, bila kita bercakap mengenai naratif baru, sebelum ni mungkin pergerakan sebelum PKP, kita berbincang mengenai naratif baru, perancangan strategik, perancangan step by step. Allah Ta'ala dah hantar COVID-19. Dia reboot without you knowing it. Dia reset semua sekali. Jadi automatically pihak masjid dan pihak majlis agama kena take up dengan agresif. Pasal dia datang dengan cara yang spontan. Dengan cara tanpa kita sedar, collapse. Maksudnya masjid kosong. Kalau sebelum ni masjid dijadikan tempat hanya solat, bergantung pada derma atau sedekah, dia kosong. Dan pada masa yang sama, masyarakat kita yang bergantung pada sistem ekonomi biasa, tumbang, hilang kerja. Jadi kalau kita masih lagi, automatically masjid boleh terus ke hadapan dengan agresif, dengan kita panggil pendekatan yang lebih lunak dan agresif, kerana dua benda yang mendekatkan kita kepada Tuhan, yakni kesusahan.
Dan pada masa yang sama, kesusahan juga mendekatkan kita kepada kekufuran. Jadi masjid perlu kehadapan kerana untuk mengambil alih tempat supaya mengambil kira masyarakat yang susah daripada sektor pemakanan, sektor kesihatan. Pasal COVID buat kita dua benda je. Sektor kesihatan dan sektor pemakanan. Pendidikan tak apalah, sekolah government dah take over, tapi kita ambil pemakanan. Berapa ramai yang tak makan semasa COVID? Berapa ramai yang tak dapat jumpa doktor kerana hospital government ditutup dan juga hospital private tutup pasal takut COVID. Jadi benda begini, sebenarnya banyak sektor ekonomi yang boleh dibangunkan secara mengejut. Sebenarnya mengejut. Pasal macam saya kata, kami di Bandar Seri Putra atau Ibn Khaldun ada satu tempat yang kita panggil mungkin VIP dan upper class lah. Boleh kata upper class. Berkedudukan, berduit, mempunyai keupayaan, mempunyai bisnes masing-masing. Tak kala 5 bulan semua work from home doing nothing. Sebenarnya kan majoriti. Kecuali saya lah, saya doktor. Saya kena pergi hospital lagi. Tapi majoriti yang lain tak ada apa dah. The work from home atau bisnes tutup ataupun menanti apakah agenda esok hari. Jadi pendekatan saya mungkin pasal saya muda. Bagi saya kita boleh ambil pendekatan yang lebih agresif dan lebih revamp. Tapi saya setuju dengan Ustaz yang mana masjid kita ni tak perlu disatukan. Kerana kekuatan tu disatukan. Kita ada lebih kurang 15,000 masjid campur surau. Jadi automatically kita mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Yang paling penting kalau Masjid Bandaraya Kota Kinabalu, manfaat yang banyak kita nampak adalah untuk sustainability of the masjid. Kita kena ubah kepada sustainability of the ummah. Itu yang paling penting. Yang mana masjid hidup, ummah hidup. Jadi penerima manfaat bukan sekadar masjid untuk bayar bil utilities, bukan untuk bagi penceramah, bukan untuk nampak aktivitis. Tapi masjid perlu menjaga juga karya-karya yang mana ahli-ahli karya yang mungkin bermasalah dari segi bisnes dia boleh bungkus. Yang mana ini elemen wakaf boleh dimasukkan. Yang mana kita punya wakaf investment side supaya bisnes yang nak bungkus boleh dihidupkan. Yang penerima manfaat kembali adalah masjid. Dan ummah juga menerima manfaat di sini. Itu pandangan saya Ustaz. InsyaAllah. Okey, terima kasih Dato' Zakrul. Dato' Wan, maknanya penonton kita, ahli panel kita, semuanya seolah meletakkan satu harapan yang sangat tinggi. Kita dah yakin bahawa masjid mampu menjadi tonggak untuk membina kekuatan khususnya dalam pembinaan kita hari ini, kekuatan ekonomi. Dan Datuk pun dah sebut tadi bahawa naratif baru perlu mengambil kira kalau undang-undang itu tidak kondusif, maka kita kondusifkan dia. Kalau para pengendali kurang bersemangat, kita semangatkan dia. Bersejukah Datuk kalau kita kata Datuk dah melalui pentadbiran dulu, sebagai penjawat awam di penghujungnya sebagai ketua pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Dan hari ini Datuk duduk sebelah kaki bukan politician tetapi setiausaha kepada orang politik set poll. Mungkinkah kita boleh melakukan satu pertemuan untuk membicarakan secara khusus bagaimana kita membentuk naratif baru. Dan pihak saya, Dewan Ekonomi, dengan apa yang saya sebut tadi, jalur baru pemulihan ekonomi ini, kami bersedia untuk mendukung apa yang kita bincang hari ini. Silakan Datuk. Tahniah pada Dewan Ekonomi Majlis Dakwah Negara. Belum keluar. Ini agenda besar. Kita perlu melibatkan beberapa gerakan. Misalnya kita jangan lupa satu sektor gerakan koperasi contohnya seperti yang dicadangkan oleh penonton kita. Kebetulan beberapa hari yang lalu untuk makluman ahli-ahli panel, Datuk Jamal, Doktor dan sahabat-sahabat yang lain, kepimpinan tertinggi angkasa yang datang sendiri, Datuk Abdul Fattah, datang berkunjung hormat kepada Yang Berhormat Menteri, menawarkan kepakaran mereka untuk menjadikan masjid kita ini sebagai pusat kepada gerakan koperasi. Walaupun sudah ada masjid-masjid yang menubuhkan koperasi masjid,
tetapi peratusannya jauh rendah. Di setengah negeri tak sampai 7% masjid yang mempunyai koperasi contohnya. Dan agensi-agensi seperti Suruhanjaya Koperasi Malaysia dengan cawangan-cawangan di negeri melalui Jabatan Koperasi, sebenarnya mereka mempunyai pelbagai insentif yang boleh dimanfaatkan oleh jawatan kuasa. Saya teringat apa yang pernah disebut oleh Yang Berhormat Dr. Zul Al-Bakri. Dia nak lihat masjid kita ni kaya. Bergaya seperti orang kaya dan memang kaya. Paling tidak masjid dapat menaungi dan membantu semua surau-surau dalam kawasan karya masjid. Jadi kita jangan hanya fokus kepada masjid sahaja. Sehingga seolah-olah keupayaan masjid ini dapat membantu mengimarahkan surau. Selain pada surau Jumaat. Surau Jumaat mungkin mempunyai keupayaan yang hampir sama dengan masjid. Jadi kita nak jadikan institusi masjid kita ni dalam kategori institusi berada. Seperti mana kita kata ini orang yang berada. Orang yang berada maksudnya keperluannya mencukupi dan dia membantu orang lain. Jadi masjid sebuah institusi yang berada. Dia boleh menampung semua keperluan dirinya, pengurusannya, perkhidmatan-perkhidmatan yang diberikan. Dalam masa yang sama, dia boleh membantu lain-lain institusi. Bukan tadi kita sebut surau saja Ustaz ya. Bahkan masjid boleh membantu gerakan NGO. NGO yang fokus pada anak yatim, NGO yang fokus pada OKU, NGO yang fokus kepada warga mas, NGO yang fokus pada pendatang. Jadi maknanya masjid ni menjadi betul-betul jadi tumpuan sebab dia berada. Dia mampu membantu. Wallahualam. Oh, sangat bersemangat dah. Istilah masjid. Terima kasih Ustaz. Ya, masjid menjadi institusi yang berada, itulah harapan kita. Kita lihat bagaimana Rasulullah mengasaskan Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Haram, dan kita lihat persekitaran Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu bagaimana dia mencorakkan suatu putaran ekonomi yang sangat besar, dan sudah tentu kita juga boleh. Bila Datuk Wan sebut tentang koperasi di acara ini, di program ini 4 minggu yang lepas, kita jemput Datuk Seri Dr. Wan Junaidi, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, dan dia menjelaskan sesuatu yang sangat cantik. Dia kata kita ada setakat ni kita ada 14,000 koperasi dengan 6 juta ahli. Walaupun 40%-nya dormant, mana tidak aktif, tetapi itu satu yang besar. Kalaulah semua masjid yang berkeupayaan ini membentuk juga jaringan koperasi, sudah tentu kita akan mampu pergi jauh dalam membentuk kekuatan. Dan Datuk Menteri kata, Datuk Wan Junaidi kata dia sedang menyemak apa itu Akta Koperasi, Undang-Undang Perkaitan Koperasi, untuk sesuaikan dengan keperluan semasa dan masa akan datang. Dan dia juga berkata bahawa dia akan bawa masuk orang bisnes dalam koperasi. Sebab koperasi dia ada kaitan dengan bisnes. Budaya bisnes, kalau suruh orang teknokrat macam orang pentadbiran macam kita susah sikit Datuk Wan. Sebab kita diajar untuk orang bisnes dia punya pemikirannya lain sikit macam Datuk Jamal lah. Macam mana dia boleh kendalikan keadaan. Okey, kalau itulah apa yang kita bincangkan dan harapan semua orang, saya percaya perbincangan hari ini boleh menyimpulkan bahawa tak ada siapa yang tidak mahu masjid menjadi tonggak kepada pembangunan kekuatan ummah. Semua kita mahu menuju ke arah itu. Cuma perlu kita susun gerak langkah untuk menuju kepada naratif baru tu. Pusingan terakhir ini saya bagi Datuk Jamal sebuah conclude dalam masa 1 minit. Ya, sekali. Ya,
Ini kalau kita lihat apa yang diperlukan oleh kita hari ini ialah transform masjid ini kepada sesuai dengan keadaan hari ini. Kalau kita lihat kekuatan bank, kekuatan supermarket adalah kepada ahlinya. Jadi kalau kita mengikut data JAKIM sebanyak 24.707 masjid dan surau seluruh negara. Jadi apa yang perlu, yang pembaruannya ialah menggabungkan masjid ini. Apabila digabungkan masjid ini di suatu platform, akan mempunyai keahlian yang ramai yang boleh menjangkau sehingga 10 juta ahli. Dari 10 juta ahli ini kita perkenalkan satu sistem membership melalui kad. Ini yang kita perlu melihat kepada futuristik kita dalam membangun masjid. Dengan adanya kad Al-Mubarak atau kad setiap masjid yang self of belonging kepada masjid akan menaikkan lagi semangat umat untuk membangun bersama masjid. Jadi dengan adanya sistem keahlian yang memberikan manfaat, apabila jadi ahli masjid mendapat diskaun, mendapat manfaat di kedai-kedai dan sebagainya, ini adalah satu perkembangan yang baru kepada dunia masjid. Jadi kalau kita lihat perlu ditransform kekuatan masjid dalam bentuk national and global networking. Apabila digabungkan seluruh masjid, misalnya di Malaysia yang punya 24.000 masjid, kalau satu masjid ada 1.000 atau 100, sudah 2.4 juta ahli. Dengan keahlian yang ramai, kita boleh membuat berbagai kekuatan dari segi ekonomi, kita boleh mewujudkan bank, kita boleh mewujudkan supermarket dan sebagainya. Soalnya hari ini kekuatan bank-bank, supermarket adalah berdasarkan ahli. Cuma ahli di masjid hari ini adalah berselera, tak dapat dimanage dengan baik. Begitu juga masjid-masjid yang ada, semuanya berselera ibarat jigsaw puzzle, perlu digabungkan menjadi satu gambaran yang besar. Jadi perlu kepada kita semua untuk memikirkan, kita sudah 60 tahun merdeka, masjid kita bagaimana? 60 tahun lagi kita merdeka, bagaimana masjid kita? Sama ada kita selari dengan keadaan semasa atau kita ketinggalan. Dan kekuatan yang ada pada hari ini adalah membership. Jadi kita harapkan mudah-mudahan ini dapat dipikirkan bersama dengan mewujudkan satu gabungan besar masjid, menggabungkan seluruh ahli-ahli masjid yang mendapat manfaat dunia dan akhirat. Ya, saya ingat itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Okey, Dato' Zakrul. Sound, mute. Oh, okay, sorry. Untuk kata-kata akhir, saya mengharapkan bahawa pergerakan masjid sebenarnya lebih ke hadapan, lebih mesra kepada generasi muda. Ini paling penting. Kita lihat banyak ruang orang-orang muda yang boleh ke hadapan. Kita kena move naratif baru lagi, Ustaz, yang mana masjid untuk orang pencen. Ini salah satu yang kita pentadbir, pengerusi, bendahari, semua geng-geng pencen. Sekarang ni banyak orang muda yang mempunyai kapasiti, idea yang bernas, perlu di-guide atas syariah, itu saja. Tapi boleh menjanakan, membantu ekonomi masjid. Baca saya setuju dengan Datuk Jamal, membership, YouTubing, Instagram, ini social media memang platform orang muda yang mana mereka boleh generate income melalui sini dan memberi manfaat, memberi peluang kepada idea-idea baru untuk dibentangkan. Saya pernah bentang pada salah satu masjid idea untuk membuat satu package contoh daging mampu biaya, wakaf peternakan. Tak nak, pasal apa? Takut belanja masjid, nanti majlis agama terlibat, bla bla bla, panjang. Jadi, nampak tak? Jadi kita nak harapkan bahawa penerima manfaat, masyarakat mesti rapat dengan masjid, masjid mesti balik pada fungsi asal dan jangan tinggalkan kami orang muda, walaupun saya rasa saya tak begitu muda, supaya kami bersama dalam masjid dalam menstrukturkan struktur ekonomi ini. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah. Terima kasih. Okey, Datuk Wan. Datuk Wan boleh wrap up lah satu penggolongan yang sempurna. Ya. Silakan. InsyaAllah. Rumusan yang bagi Datuk Jamal dengan yang bagi Dr. Adi sangat cantik. Cuma satu saya nak sematkan dalam fikiran kita. Apa saja aktiviti ekonomi yang berpengkalan di masjid sukar untuk maju kalau masjid itu sepi daripada ahli jemaah.
Jadi apapun kita kena mulakan dengan meramaikan ahli jemaah supaya masjid ni tidak menjadi seperti kuburan. Jadi dia sebuah premis yang hidup segar dengan ahli jemaah, dan apabila ahli-ahli jawatankuasa datang dengan pelbagai produk, perkhidmatan, aktiviti, dia akan disambut, dan ahli jemaah inilah orang yang pertama yang akan sambut, dan kemudiannya akan mendapat sokongan daripada komuniti di luar sana, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Saya lihat ialah di penghujung ni kita semakin, saya meletakkan satu harapan yang tinggi seperti rakan-rakan lain. Datuk ada di tempat itu. Mana kita boleh menjayakan apa yang dicita-citakan oleh Yang Muat Menteri kita. Bahawa dia mahu masjid menjadi orang kaya yang boleh menaungi orang lain. Al-yadul ulia khairun min yadis sufla itu. Masjid menjadi tangan yang di atas, bukan tangan yang meminta. Okey, kita akan bersama-sama, dan kami secara jamaah dan secara peribadi akan menunggu ruang yang Menteri di Jabatan Perdana Menteri Agama sediakan, yang sudah tentulah laluan itu akan dirintis oleh Datuk Wan sendiri yang sangat berpengalaman luas dalam urus tadbir Hairul Islam di negara kita. Dan sebelum saya mengakhiri, saya nak ingin maklumkan pada dialog minggu hadapan pada waktu yang sama, kita akan membicarakan jalur baru pembaharuan ekonomi mengangkat perniagaan pasar di Kelantan ke gedung supermarket. Kenapa? Saya ulas sikit. Kita lihat di Kelantan ni kuat. Mana para peniaga di pasar Siti Khadijah tu conquer 100% Muslim. Tapi di supermarket, salamku yang banyak cawangan di Kelantan tu bukan milik kita. Berbanding dengan Sabasun di Terengganu yang dibangunkan oleh itu. Jadi kita akan bincangkan minggu depan bagaimana mengubah kekuatan di pasar itu pergi kepada supermarket. Jadi bagi pihak Dewan Majlis Dakwah Negara, khususnya Dewan Ekonomi, saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada Datuk Wan Muhammad, Datuk Wan Sheikh Abdul Aziz, siasat politik kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hairul Islam. Terima kasih kepada Datuk Haji Abdul Jamal Tun Sakaran, terima kasih kepada Dr. Zakrul, dan terima kasih kepada para penonton, dan tak lupa juga kepada Sekretariat MDN yang mengendalikan program ini. Sehingga bertemu lagi di minggu hadapan, saya sudahi dengan ucapan wabillahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.